Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azmi bin Muhammad dari kelas Taman 2A, kumpulan Awesome akan mengulas topik kongsi perayaan di Malaysia. Malaysia merupakan negara majmuk yang mempunyai pelbagai kaum yang terdiri daripada pelbagai agama seperti agama Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Dengan kewujudan kaum serta agama yang pelbagai ini, kita dapat melihat pelbagai variasi budaya, perayaan dan adat yang terdapat di negara Malaysia. Ulasan ini memfokuskan tentang perayaan berdasarkan agama yang disambut oleh masyarakat negara ini. Perayaan yang pelbagai ini memperlihatkan keunikan Malaysia dan menjadi salah satu tarikan para pelancong dari dalam dan luar negara. Misalnya agama Islam, perayaan yang diraihkan adalah perayaan Aidilfitri dan perayaan Aidiladha. Bagi penganut agama Hindu, perayaan diraihkan adalah perayaan Taipusam dan Deepavali. Bagi penganut agama Buddha, perayaan yang diraihkan adalah seperti Osi Facoy dan Tahun Baru Cina, Cap Gomeng. Perayaan yang pelbagai ini menarik perhatian kami untuk mengkaji dan mendapatkan kefahaman yang jelas mengenai perayaan tersebut. Objektif mengenal pasti perayaan-perayaan yang terdapat di Malaysia. Mengenal pasti bagaimanakah perayaan ini dapat mengeratkan hubungan antara kaum di Malaysia. Konsep kongsi perayaan dapat merapatkan hubungan silaturahim. Hal ini dikatakan demikian kerana simboliknya. Konsep kongsi raya ialah konsep merupakan medan pertemuan yang paling sesuai untuk memperkukuhkan hubungan silaturahim antara rakyat Malaysia. Fenomena seperti ini amat dititik beratkan agar sistem kejiranan akan sentiasa wujud dengan lebih kukuh dan padu. Yang diamalkan di dalam agama Islam. Yang pertama, Hari Raya Aidilfitri. Kedua, Hari Raya Aidiladha. Ketiga, Maulidur Rasul. Keempat, Nuzul Al-Quran. Dan terakhir, awal Muharram. Skop perayaan yang akan diulas ialah Hari Raya Aidiladha dan Hari Raya Aidilfitri. Hal ini disebabkan perayaan-perayaan ini merupakan perayaan yang besar bagi kaum muslimin di negara ini. Hari Raya Aidilfitri disambut tiap-tiap 1 Syawal tahun Hijrah. Selain itu juga, hari raya ini dinamakan Hari Raya Puasa kerana hari raya tersebut menandakan betapa umat Islam berjaya bermujahadah dan beribadat di sepanjang bulan Ramadan. Sebelum menyambut Hari Raya Puasa, umat Islam diwajibkan berpuasa sebulan pada bulan Ramadan dan membayar zakat fitrah. Hari Raya Aidiladha disambut tiap-tiap 10 Zulhijjah tahun Hijrah, kenali sebagai Hari Raya Haji atau Hari Raya Korban, yang dirayakan sebagai tanda kesyukuran dan rahmat kepada mereka yang berupaya menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Hari ini digelar sebagai Hari Raya Korban kerana sunat atau digalakkan bagi orang-orang Islam melakukan ibadah korban dengan menyembelih lembu, kerbau, kambing. Daging-daging korban ini pula disedekahkan kepada orang miskin. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk ulasan yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurdiana binti Nurdin dari kelas Tama 2A dan kumpulan Awesome akan mengulas tajuk perayaan-perayaan dalam agama Hindu. Terdapat lebih 15 perayaan dalam agama Hindu yang terdapat di Malaysia, antaranya Deepavali dan Taipusam. Hal ini kerana perayaan-perayaan tersebut merupakan perayaan yang sangat terkenal dan sinonim dengan perayaan agama lain di Malaysia. Sebelum menjelaskan perayaan orang India, terlebih dahulu kita perlu mengetahui konsep dan latar belakang asal-usul kedatangan orang India ke Malaysia yang menyebabkan wujudnya perayaan-perayaan tersebut. Lebih kurang 80% orang India yang berpindah ke Tanah Melayu bekerja di bawah jajahan British adalah beragama Hindu. Dari segi taraf ekonomi, mereka boleh dikategorikan sebagai golongan bawahan dan mereka turut membawa agama dan budaya yang diwarisi turun-temurun ke Malaysia, sebagai contoh perayaan Deepavali dan Taipusam. Bagi perayaan Deepavali, ia merupakan perayaan yang agak sosial. Perayaan ini tidak berpusat di kuil seperti perayaan Taipusam. Malah, perayaan ini dirayakan untuk menghapuskan segala kejahilan serta kejahatan, menguatkan serta memelihara nilai-nilai murni. Dikatakan pada hari tersebut, mereka diberi peluang untuk mengimbas kembali segala perlakuan sama ada baik atau buruk. Deepavali adalah istilah yang diterbitkan daripada dua perkataan iaitu Deepam dan Vali. Deepam bermaksud pelita, lampu, manakala Vali bererti barisan atau deretan. Jadi, Deepavali membawa maksud sebarisan pelita atau sederetan pelita.
Cahaya pelita melambangkan penghapusan kegelapan dan restu Tuhan akan menghindarkan manusia daripada kejahilan dan kejahatan. Bagi perayaan Thaipusam pula, ia antara perayaan keagamaan yang disambut secara besar-besaran oleh penganut agama Hindu, terutamanya di Semenanjung. 3 tempat yang terkenal adalah di Batu Cave Selangor, Kuil Waterfall Pulau Pinang dan Sungai Petani Kedah. Manakala bagi perayaan agama Buddha pula terkenal dengan perayaan Tahun Baru Cina dan Cap Koh Meng. Dalam sebutan Cina adalah Konci Facai. Tahun Baru merupakan perayaan yang paling penting bagi orang Cina. Perayaan Tahun Baru ini juga berlarutan selama setengah bulan selepas merayakan Hari Cahwoming yang jatuh pada 15 hari bulan, barulah perayaan Tahun Baru Cina selesai. Perayaan Tahun Baru Cina ini disambut setiap kali menjelang Tahun Baru Cina menurut kalender lunar Cina yang terbahagi kepada 12 sekitaran yang dinamakan sebenarnya nama haiwan. Ungkapan yang paling popular diucapkan apabila bersuat adalah Konci Facai yang bermaksud salam sejahtera dan murah rezeki. Tapi bagi suku kaum yang lain, mereka berpesta hingga hari ke-15 dan dikenali sebagai Cahwoming. Pesta ini disambut dengan mengadakan upacara sembahyang besar-besaran, colok besar juga akan dibakar dan diadakan makan malam besar bersama keluarga. Selain itu, selain bunga api dibakar dan tanglung dinyalakan juga pada pesta ini. Keramaian pesta ini dimeriahkan dengan tarian singa dan tarian naga. Pesta ini juga disambut sebagai menandakan tamatnya perayaan Tahun Baru Cina. Upacara-upacara yang dijalankan ini penting kerana ia menjadi simbol dan digunakan memberi satu gambaran yang jelas tentang kepercayaan dan nilai hidup masyarakat Cina. Sekian dari saya dan seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rasyikah binti Razmi. Okey, kalau sebelum ni kita bincangkan mengenai perayaan dalam agama Islam, perayaan dalam agama Buddha dan perayaan dalam agama Hindu, kali ini kita akan sambungkan pula perayaan dalam agama Kristian. Contoh perayaan yang disambut oleh masyarakat yang beragama Kristian dalam negara ini ialah Hari Gawai. Perayaan Hari Gawai secara umumnya merujuk kepada beberapa perayaan masyarakat Dayak Sarawak dan Kalimantan Barat, tetapi kepada kebiasaannya merujuk kepada pesta selepas menuai yang disambut oleh masyarakat Dayak yang merangkumi pelbagai etnik. Di Sarawak terdapat 25 jenis kaum etnik Dayak, terutamanya kaum Iban atau dikenali sebagai kaum Dayak Laut. Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat menggelar perayaan ini sebagai Hari Gawai Padi untuk meraihkan tamatnya musim menuai padi dan menandakan bermulanya musim penanaman padi yang baharu. Baiklah, bagaimanakah konsep perayaan ini dapat mengeratkan hubungan antara kaum di Malaysia? Dengan adanya pelbagai perayaan yang unik di Malaysia ini, sedikit sebanyak cenderung dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan mencerminkan identiti masyarakat yang harmoni di mata pelancong asing. Hal ini demikian kerana terdapat negara-negara lain yang mempunyai penduduk majmuk seperti di negara kita, namun mereka gagal untuk mencapai tahap perpaduan seperti yang kita kecapi hari ini. Malah rakyat negara berkenaan saling membangkitkan isu perkauman yang kuat antara satu sama lain. Sebagai contoh, hari perayaan seperti Hari Raya Puasa dan Hari Raya Korban dapat dilihat sebagai medium dalam mengeratkan lagi hubungan antara kaum di Malaysia. Apabila tibanya musim perayaan, budaya kunjung mengunjungi menjadi amalan masyarakat di negara ini. Pada hari perayaan, masyarakat tanpa mengira bangsa, agama dan ideologi politik meraihkannya dalam suasana yang penuh harmoni. Dengan adanya amalan kunjung mengunjungi ini, ikatan perpaduan dapat dieratkan dan bahkan dapat memberikan kefahaman yang jelas kepada masyarakat yang bukan beragama Islam tentang perayaan yang disambut oleh umat Islam di negara ini. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Johari Muhammad. Sekarang kita lihat pula bagaimana perayaan-perayaan ini dapat mengeratkan hubungan dan perpaduan kaum, iaitu melalui percampuran masyarakat yang majmuk di Malaysia. Sebagai contohnya, dalam perayaan Hari Gawai, melalui percampuran masyarakat
khasnya melalui pelajar universiti dengan pelajar dari negeri Sarawak sendiri, dapat memberi pengetahuan tentang keunikan perayaan Hari Gawai. Selain itu, percampuran orang-orang India, Cina, Melayu dan sebagainya dalam perayaan, kita dapat mempelajari budaya dan adat kaum lain dan berusaha untuk memahaminya, sekaligus dapat mewujudkan budaya yang sihat dalam masyarakat. Kesemua perayaan yang berlainan boleh dipelajari tanpa membangkitkan isu-isu perkauman dan keagamaan selagi tidak melanggari ajaran agama yang dianuti. Kesimpulannya, berkongsi perayaan adalah satu komponen yang penting di Malaysia. Ini penting bagi mengekalkan kemakmuran negara dan keharmonian hidup bermasyarakat. Dengan berkongsi perayaan ini, setiap individu di negara ini dapat memahami perayaan-perayaan dan seterusnya memupuk budaya, hormat menghormati kepercayaan setiap kaum yang ada di negara ini. Kepelbagaian perayaan yang disambut di negara ini boleh dikatakan sebagai khazanah yang menjadi warisan negara, dan semua pihak seharusnya sedar bahawa kepelbagaian sambutan perayaan yang ada di negara ini bukanlah satu kekangan, tetapi satu keunikan dan kelebihan yang harus digunakan sebaik mungkin, serta boleh dijadikan medium atau inisiatif bagi merapatkan hubungan dan mengurangkan perbezaan antara kaum. Walau bagaimanapun, perbuatan yang menyerupai tasyabuh dengan orang bukan Islam adalah satu yang dilarang dengan tegas dalam Islam, kerana implikasinya boleh menyebabkan tergelincirnya akidah seseorang. Sikap at-ta'aruf, saling mengenali, dan at-tasamuh, saling bertoleransi dengan orang bukan Islam perlu diberlandaskan syariat Islam dan tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan. Dengan berpegang teguh kepada prinsip ta'aruf dan tasamuh ini, tidak bermakna kita perlu melahirkan sesuatu bentuk masyarakat yang homogen atau serupa. Sebaliknya, tiapnya wajar kekal mengamalkan amalan masing-masing dalam batasan yang dibenarkan, tanpa mengganggu gugat amalan kaum dan agama lain.